warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam satu Malaysia. Kami dari PH2401D, Kumpulan 2, kami akan membentangkan dan membicarakan tentang cabaran pasca modernisme terhadap umat Islam pada masa kini. Bersama saya Nur Syakirah binti Jafri dan rakan-rakan setugas saya, Ikuan Syahmi, Iman Mukris, Maisara Sofia dan Nur Zalika, kami akan mengupas dan menyingkap apakah itu pasca modernisme, apakah cabaran-cabaran pasca modernisme terhadap umat Islam dan apakah kesan-kesan pasca modernisme ini terhadap umat Islam. Untuk penyataan masalah, kita tahu bahawa pasca modernisme ini telah mendatangkan pelbagai kesan negatif terhadap negara kita, terutama sekali kepada masyarakat umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam sendiri perlulah mempunyai pegangan iman yang kuat dan utuh untuk menangani segala cabaran-cabaran negatif tersebut. Anita Ambrose pernah menyatakan bahawa masyarakat Islam pada zaman moden ini lebih terbuka kepada cabaran tidak kisah daripada anasi luar ataupun dalam, seperti cara pemikiran, kecelaruan budaya dan lain-lain lagi. Antara cabaran dalaman yang dihadapi oleh masyarakat Islam tersendiri adalah sikap jahil mereka akibat daripada kurangnya penghayatan agama Islam dalam diri mereka. Faktor ini merupakan penanda kelemahan bagi seseorang itu untuk membezakan perkara yang hak dan batil. Contohnya, orang yang jahil ataupun jadi ilmu lebih mudah untuk menerima satu ajaran itu tanpa melakukan segala usul periksa atau kajian, sebab bagi mereka ajaran yang telah diberikan itu adalah betul dan tidak perlu dikaji dengan lebih mendalam. Jadi ini akan menyebabkan mereka menjadi sesat dan terpesong daripada ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zalika binti Nasaruddin. Budaya hedonisme merupakan salah satu cabaran dalam menepani isu pasca modernisme dalam kalangan umat Islam pada masa kini. Apa itu budaya hedonisme? Budaya hedonisme merupakan pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Ia juga boleh dikaitkan dengan individu yang gemar akan hiburan dan perkara yang melalaikan. Hal ini berpunca daripada segelintir individu yang beranggapan bahawa corak kehidupan dan budaya umat Islam tidak selari dengan perkembangan pasca modernisasi. Oleh hal yang demikian, lebih ramai lagi individu yang melakukan suatu perkara tanpa memikirkan hukum hakam, akibatnya natijahnya menurut Islam, malah sekaligus akan membawa kepada kerosakan umat secara keseluruhannya. Kesimpulannya, akidah seseorang memainkan peranan penting supaya tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran jahat yang mampu memesongkan kepercayaan seseorang itu terhadap Islam. Seterusnya, saya ingin menekankan bahawa pada era globalisasi ini, kita dapat lihat bahawa kurangnya peramalan agama dalam gaya hidup seharian akibat daripada fokusnya umat terhadap kemajuan teknologi semata-mata. Hal ini menyebabkan wujudnya cabaran baru terhadap umat Islam, iaitu apa? Cabarannya dinamakan sebagai sekularisme. Masalah besar berlaku apabila fahaman sekularisme ini dia bertunjangkan fahaman tajaan barat moden, iaitu berunsurkan individualistik. Contohnya, dalam bidang pendidikan, ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa Islam itu sendiri, ia bertunjangkan barat moden, iaitu fahaman yang jelas menunjukkan penyelewengan terhadap falsafah agama Islam itu sendiri. Akibatnya, harga diri dan jati diri mahasiswa golongan muda generasi umat Islam ini dia lemah dan lebih terdedah kepada anasir-anasir jahat akibat daripada pasca modernisme ini. Seterusnya, nyataan masalah yang berlaku diakibatkan oleh cabaran pasca modernisme adalah berlakunya perkembangan pelbagai gerakan kebebasan. Hal ini berpunca daripada budaya barat yang banyak mengamalkan fahaman liberalisme. Mereka yang mengamalkan fahaman liberalisme ini inginkan kebebasan untuk kelebihan dan keistimewaan mereka sendiri. Oleh itu, mereka menganggap bahawa agama menghadkan mereka terhadap sesuatu perkara untuk terus berada dalam fahaman yang kolot dan tidak berkembang. Antara contoh gerakan kebebasan yang berlaku di Malaysia adalah gerakan feminisme
dan gerakan LGBT. Gerakan feminisme ini merupakan satu gerakan kaum wanita yang meminta hak asasi wanita itu sendiri. Mereka menganggap bahawa agama dan masyarakat tidak mementingkan wanita dan meletakkan wanita yang terbawah dalam golongan masyarakat. Hal ini amatlah bertentangan kerana agama Islam amat mementingkan kedudukan wanita. Gerakan kebebasan ini salah dalam sisi Islam kerana mereka menuntut hak mereka yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh itu, gerakan kebebasan ini perlulah dihentikan supaya masyarakat Islam tidak meminta hak yang bertentangan dengan agama Islam. Selain itu, penyataan masalah berkaitan dengan cabaran pasca modernisme adalah institusi keluarga yang harmonis semakin rapuh. Umum kita ketahui bahawa konsep keluarga terdiri daripada ibu, bapa dan juga anak-anak. Namun disebabkan perkembangan fahaman pasca modernisme ini menyebabkan institusi keluarga tidak lagi diamalkan. Hal ini berpunca daripada gerakan seperti gerakan LGBTQ. Gerakan inilah yang menyebabkan hubungan sesama jenis semakin diamalkan di Malaysia dan juga di negara lain. Perkara sebegini akan menyebabkan prinsip kekeluargaan tidak lagi diutamakan dan menyebabkan kerapuhan keluarga yang harmoni. Institusi keluarga yang harmoni semakin rapuh ini juga berpunca daripada hubungan wanita yang semakin diamalkan. Perkara ini turut membimbangkan apabila hubungan wanita diperjuangkan oleh United Nations Conference on Population and Development di Cairo pada 1994 dan juga di Beijing pada 1995. Perjuangan ini akan menyebabkan lebih banyak kes anak luar nikah akibat daripada zina semakin diamalkan. Oleh itu, ingin diingatkan kita sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam perlulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan utama hidup supaya kita tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan sebegini yang mampu merosakkan akidah dan juga merapuhkan institusi keluarga yang harmoni. Bagi golongan yang berpegang kepada fahaman pasca modernisme, mereka mempunyai prinsip-prinsip tersendiri yang menjadi pegangan dan akar tunjang dalam fahaman mereka. Contoh yang pertama adalah tiada kebenaran mutlak. Bagi mereka, siapa sahaja yang mengetahui sesuatu kebenaran itu, mereka adalah golongan yang bodoh, kerana bagi mereka kebenaran itu adalah palsu dan tidak wujud. Maka tujuan mereka mengetahui kebenaran itu adalah untuk menentang atau menindas golongan-golongan lain dengan ilmu yang mereka ada. Yang kedua adalah mereka menganggap bahawa semua agama adalah sah. Hal ini berkaitan rapat dengan faktor yang pertama tadi. Kerana jika tiada kebenaran mutlak dalam dunia ini, maka tiada satu pun agama yang betul dalam dunia. Hal ini jelas bertentangan dengan kita yang beragama Islam, kerana kita percaya bahawa Islam merupakan panduan dan ikutan yang betul dalam hidup kita. Yang ketiga adalah mereka menyokong liberalisme. Contohnya, golongan feminisme dan homoseksual amat diperjuangkan dalam fahaman ini. Antara faktor yang menyebabkan perkembangan cabaran pasca modernisme di negara ini adalah kerana kurangnya penerapan ilmu agama dan kepribadian Islam dalam diri remaja. Umum kita ketahui bahawa remaja merupakan golongan yang berumur antara 10 hingga 18 tahun. Remaja ini mempunyai perasaan ingin tahu dan ingin mencuba pelbagai perkara baru. Oleh itu, mereka perlulah sering diterapkan dengan ilmu agama dan pelbagai perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Kerana jika tidak diterapkan dengan perkara sebegini, mereka mudah cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan masing-masing dengan mengajar dan mendidik mereka sejak di bangku sekolah berkaitan dengan ilmu agama dan kepribadian Islam ini. Namun dapat kita lihat bahawa pada zaman sekarang, ramai ibu bapa yang alpa dengan tanggungjawab ini. Mereka lebih mengutamakan kerja daripada perkembangan pendidikan anak-anak. Mereka melepaskan tanggungjawab mengajar anak terhadap agama Islam ini kepada guru di sekolah. Perkara ini tak perlu berlaku kerana ibu bapa perlulah mengajar anak mereka sendiri, kerana ibu bapa yang paling dekat dengan anak-anak. Dengan mengajar anak-anak dengan ilmu agama, insya-Allah mereka akan tidak mudah terpengaruh
dengan perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Kerana jika mereka diterapkan dengan ilmu agama, mereka akan pandai membezakan antara perkara halal dan haram di sisi Islam. Oleh itu, semua pihak termasuk ibu bapa dan guru perlulah mengajar para remaja ini berkaitan dengan ilmu agama Islam supaya masalah sosial berkaitan dengan cabaran pasca modernisme dapat dikurangkan. Remaja merupakan khalifah pada masa hadapan. Jika diterapkan dengan ilmu agama, insya-Allah umat Islam pada masa hadapan akan dibimbing dengan cara yang baik menuju kejayaan. Seterusnya, media massa juga menyumbang kepada cabaran dalam mendepani isu pasca modernisme dalam kalangan umat Islam pada masa kini. Hal ini kerana anasir negatif awal tersebar melalui media massa. Boleh dikatakan terdapat pelbagai budaya tidak sihat seperti budaya kuning, cara hidup barat yang hedonistik yang berlaku pada generasi Islam pada masa kini adalah berpunca daripada media massa itu sendiri. Contoh media massa seperti televisyen satelit, media cetak, laserdisc seperti VCD dan DVD. Oleh hal yang demikian, sememangnya tidak dapat disangkakan lagi bahawa ingatan seseorang individu itu akan lebih tertumpu kepada peti televisyen, telefon, komputer, iaitu kepada perkara-perkara yang melalaikan. Hal ini dapat dibuktikan menurut Syahrum 2001, seorang pakar komunikasi pernah berkata bahawa televisyen merupakan agama masyarakat industri sebagai agama baru, iaitu televisyen telah meminggirkan agama-agama konvensional. Natijahnya, umat Islam itu sendiri yang akan menerima impak negatif dan tidak akan memberi sebarang kerugian kepada masyarakat barat dan menyebabkan umat Islam akan sentiasa digelar sebagai golongan malang yang terjajah. Kesan pasca modernisme ialah berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan umat Islam kerana tidak menekankan prinsip Islam dalam kehidupan mereka. Istilah keruntuhan akhlak ini merujuk kepada masalah-masalah sosial yang berlaku, misalnya aktiviti seks bebas, pornografi, berkhaluat, pencurian, berjudi, penyalahgunaan dadah dan macam-macam lagi. Kemudian, pasca modernisme ini sememangnya memberi impak yang besar terhadap umat Islam. Impaknya dapat dilihat apabila fikiran dan fikrah umat Islam pada masa kini lemah kerana umat Islam mengasingkan hal-hal kebendaan dan hal agama dalam kehidupan seharian yang sepatutnya disulamkan bersama dengan ilmu-ilmu duniawi. Contohnya, dalam sesebuah negara, peningkatan kes-kes jenayah seperti kecurian, pembunuhan dan zina meningkat kerana disebabkan oleh pemimpin negara itu sendiri yang terlalu mengutamakan hal-hal duniawi semata-mata dan tanpa menghiraukan nilai-nilai moral masyarakat. Jelaslah bahawa penghayatan agama Islam perlu dibentuk sejak kecil lagi oleh ibu bapa yang memainkan peranan yang besar terhadap hal ini. Penghayatan agama yang dibentuk sejak kecil mampu melahirkan khalifah umat Islam yang unggul dan akan memimpin umat Islam ke arah kejayaan, insya-Allah. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan tentang serba sedikit kaedah untuk menangani cabaran pasca modernisme. Okey, kaedah yang pertama adalah melalui pendidikan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti mana yang kita tahu, kedua-dua sumber ini sahajalah peninggalan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, iaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Kedua-dua sumber ini merupakan panduan dan rujukan agar umat Islam tidak terpesong daripada ajaran yang benar. Jadi lebih bagus kalau kedua-dua sumber ini diterapkan sejak daripada kecil supaya apabila kita meningkat dewasa, ianya boleh menjadi ikutan dan sebahagian daripada gaya hidup masyarakat Islam. Jadi kita perlulah mendalami dan menghayati setiap maksud untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kaedah yang kedua adalah dengan peranan ibu bapa sebagai role model terhadap anak-anak. Jadi kita tahu bahawa ibu bapa lebih cenderung untuk bekerja untuk mencari duit, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian diberikan terhadap anak-anak mereka. Jadi kesan daripada itu, anak-anak akan berasa lebih bebas kerana tiada pemantauan daripada kedua-dua orang tua mereka. Jadi
Ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting bukan sebagai penjaga sahaja, tetapi malah sebagai seorang sahabat kepada anak mereka untuk mendidik mereka daripada segi aspek agama, jasmani, intelek dan rohani. Dan seelok-eloknya dididik daripada kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kaedah seterusnya, media masa memainkan peranan yang penting bagi menangani cabaran pasca modernisme ini terhadap umat Islam. Pada zaman moden seperti sekarang, hampir semua masyarakat mempunyai akses dan kemudahan terhadap media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp dan macam-macam lagi. Melalui platform media sosial inilah ilmu-ilmu dapat disebarkan bagi menangani cabaran pasca modernisme ini. Sebagai contoh, ustaz-ustaz atau para ulama dapat memuat naik video-video yang berkaitan dengan hal-hal agama. Hal ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat-masyarakat yang menonton video tersebut. Kesannya, penggunaan media sosial ini dalam menyampaikan ilmu adalah lebih efektif kerana ianya sangat mudah diakses dan mampu menarik minat golongan-golongan terutamanya golongan remaja. Kaedah yang terakhir adalah melalui peranan masyarakat di sekeliling. Mereka juga boleh campur tangan dalam menangani cabaran pasca modernisme sebab kita tahu sekarang ni tak semua orang ada akses untuk ke media sosial. Jadi ini merupakan alternatif lain bagi mereka untuk berinteraksi untuk menambahkan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. Contohnya, pihak surau dan masjid di tempat itu boleh menganjurkan kempen dakwah Islam. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti ceramah, aktiviti kemasyarakatan, usrah dan macam-macam lagi. Jadi kalau boleh aktiviti ini tidaklah dijalankan terlalu serius kerana boleh mendatangkan rasa takut bagi mereka yang baru untuk menghayati ajaran Islam ini. Jadi perlulah aktiviti ini dilakukan secara santai agar dapat menarik minat lebih ramai lagi golongan remaja untuk turut serta. Burung pipik, burung kedidi, hingga di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, umpama pohon tidak berbuah. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu bagi menangani kemelut yang melanda ini sebelum nasi menjadi bubur. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam hormat.